namanya Ipoh Timur lah. Saya tak tahu dia ni kurang pendengaran ke ataupun tak faham bahasa Malaysia. Sebab saya dah jawab banyak kali. Mengapa pertamanya kita tidak adakan IPCMC dan kita mengadakan SIAP. Dan keduanya, saya telah perjelaskan mengapa kita tidak berikan kuasa mendakwa dan mengapa kita tidak boleh mengambil tindakan hukum terus, kerana semua ini merupakan perkara-perkara yang telah ditentukan oleh perlembagaan. Jadi Yang Berhormat, kalau tak faham, nanti kita keluar minum kopi, saya dekat telefon, macam mana ni saya jawab, dia pakai telefon. Jadi itulah masalahnya. Dia tak dengar apa saya jawab. Yang Hormat, tak boleh guna telefon dalam dewan. Tak boleh guna. Dengan dia buat tak tahu. Jadi tak apalah, saya terus jawab hadiah lah. Jadi kita terus kepada Yang Berhormat daripada Batu. Ya, Yang Berhormat Batu. Kita dan juga Yang Berhormat daripada Kuala Selangor. Ya. Kita mesti beri ruang ya kepada pihak Suruhanjaya nanti, Pesuruhjayanya, untuk menentukan dia punya rangka kerja dia dalam bentuk apa, supaya ini akan menyenangkan mereka untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab dia. Dan saya dah bagi tahu, iaitu bahawa apa juga perbincangan yang kita lakukan di peringkat jawatankuasa yang begitu mendalam, saya akan sampaikan. Saya akan sampaikan kepada pihak Suruhanjaya, Pesuruhjaya nanti, untuk waktu dia nak menyediakan dia punya rangka ruang kerja dia, ruang lingkup dia, supaya dia mengambil kira apa yang telah dibahaskan oleh kita. Ini bukan satu masalah yang besar yang tidak boleh saya lakukan. Ya. Jadi saya ingin menyatakan sini iaitu bahawa kerajaan tidak bersetuju dengan cadangan pindaan untuk memotong fasal 26(1) dan kurungan 2. Ini tidak dipersetujui. Kita tidak bersetuju kerana kebimbangan batu gajah. Duduklah, saya nak tengok batu gajah, saya mau tengok muka you. Dia yang tanya, saya kena jawab dia. Batu gajah dia pandang saya, tak, dia tak tidur, dia pandang saya. Jadi batu gajah, saya boleh recognize masalah yang batu gajah bangkit. Kalau seorang pengadu dia buat aduan, kemudian jawatankuasa aduan dia ketepikan dan tidak diketahui oleh Suruhanjaya, Pesuruhjaya. Tuan Mengerusi, di bawah subsection 30/5, Suruhanjaya akan dapat memaklumkan, mestilah dapatan memaklumkan aduan kepada pengadu. Apa juga dapatan, termasuk maknanya ditolak di peringkat pengaduan jawatankuasa aduan. Apabila orang itu ada buat aduan, dia mesti diberi maklum apa telah berlaku kepada aduannya. Dan kalau ditolak di peringkat jawatankuasa aduan sebagai frivolous ke, vexatious ke, ada nama dia, ada alamat dia, akan diberi maklum. Ya? Dan Yang Berhormat jangan bimbang, iaitu apabila the full committee Suruhanjaya dia bersidang, sudah tentu akan ada laporan yang dibuat menceritakan iaitu bahawa aduan si anu-anu ditolak. Dan di situ Pesuruhjaya akan tahu dan akan bertanya kepada jawatankuasa aduan, mengapa ini ditolak, kalau itu menarik perhatian dia. Jadi dalam soal mengatakan ini akan menyebabkan pengadu tidak tahu aduan ditolak, apa sebabnya, dan juga kalau katalah tidak akan sampai kepada full committee, kan ditolak di bawah, itu tidak akan berlaku kerana prosedur kerjanya, laporan mesti ada dan jawapan mesti ada. Ya. Keduanya, Yang Berhormat Bukit Gajah pula, Batu Gajah. Sebenarnya Yang Berhormat, di peringkat jawatankuasa di aduan di bawah itu telah pun berlaku penyiasatan. Ya. Kedua-dua fasal 26/1 dan kurungan 2 adalah peruntukan prosedur. Jawatankuasa aduan hanya membuat laporan dan syur kepada Suruhanjaya berdasarkan penyiasatan awal. Maknanya dia bukan macam Ipoh Timur kata tadi. Masuk itu dia ada penyiasatan awal, ya, yang dijalankan olehnya. Tidak semestinya Suruhanjaya mengikuti syur jawatankuasa aduan itu. Laporan dan syur jawatankuasa aduan tidak mengikat Suruhanjaya.
Mengikut pasal 27/6, jika Suruhanjaya tidak berpuas hati dengan laporan dan syur jawatankuasa aduan, Suruhanjaya boleh mengarahkan pasukan petugas untuk membuat penyiasatan lanjut mengenai aduan itu, dan pasukan petugas hendaklah melaporkan dapatannya kepada Suruhanjaya dalam masa 14 hari bagi keputusan Muktamad Suruhanjaya. Jika Suruhanjaya memutuskan aduan itu perlu disiasat, maka Suruhanjaya boleh menyiasatnya walaupun laporan dan syur jawatankuasa aduan adalah untuk menunjukkan aduan itu kepada pihak berkuasa tata tertib yang berkenaan. Merujuk kepada syur jawatankuasa aduan untuk Suruhanjaya merujukkan aduan yang berkaitan dengan perkara rasuah kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Tindakan jawatankuasa aduan adalah teratur dari segi prosedurnya. SPRM ditubuh khas untuk menangani masalah rasuah dan mempunyai pengkhususan dalam hal perkara tersebut. Dengan itu, adalah lebih wajar dan praktikal bagi aduan mengenai rasuah disiasat oleh SPRM. Sekiranya Suruhanjaya Integriti bersetuju dengan laporan dan syur jawatankuasa aduan untuk merujukkan perkara rasuah ke SPRM, maka Suruhanjaya Integriti boleh memberikan fokus kepada aduan-aduan yang lain. Jadi berdasarkan kepada hujah ini, kita tolak cadangan daripada Batu Gajah. Ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa pindaan yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Batu Gajah dalam kertas pindaan hendaklah disetujukan. Ahli yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang tidak bersetuju, pindaan tidak disetujukan. Pasal 27. 26. Pasal 26. Pasal 26 jadi sebahagian daripada rang undang-undang.